Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Saiful Nazmi bin Mohid. Nombor pelajar 276771 dari PET KL. Dan saya akan membentangkan tentang topik pembinaan negara bangsa mengikut perspektif Malaysia bagi modul kenegaraan Malaysia. Negara merujuk kepada suatu unit politik yang mempunyai kedaulatan, tanggungjawab dan kuasa menjalankan hal ehwal pentadbiran sendiri. Sebuah negara mengikut undang-undang antarabangsa haruslah mempunyai 4 elemen, iaitu penduduk, wilayah, kerajaan dan kedaulatan. Konsep bangsa pula merujuk kepada satu kelompok manusia berdasarkan ciri fizikal iaitu ras dan keturunan. Juga merupakan kaum iaitu kumpulan etnik berdasarkan ciri dan budaya. Konsep negara bangsa dilihat sebagai bangsa idaman oleh sesebuah negara melalui konsep satu bangsa, satu identiti. Konsep ini menjurus kepada sebuah negara yang berdaulat dengan rakyatnya, hidup bersatu padu tanpa dipisahkan oleh sentimen perkauman, keturunan, agama, bangsa, budaya, wilayah dan sebagainya, yang dilihat boleh membawa kepada perpecahan. Dalam usaha merealisasikan matlamat pembentukan negara bangsa, satu mekanisme sahaja tidak mampu berdiri sendiri. Semua elemen baik bahasa, budaya, ideologi, politik, sosial, sejarah, pendidikan dan sebagainya perlu diadun dan digambelengkan bagi memudahkan pencapaian hasrat tersebut. Terdapat 3 syarat utama negara bangsa adalah: yang pertama, masyarakat dalam sesebuah negara hidup dalam keadaan yang bersatu padu tanpa berlaku sebarangan diskriminasi dan perpecahan. Kedua, rakyat negara mestilah berkongsi pegangan kepada suatu ideologi yang sama. Ketiga, penduduk haruslah percaya dan yakin terhadap sentiasa pemerintahan dan undang-undang negara. Berdasarkan syarat ini, dapat dilihat bahawa pembinaan negara bangsa tidaklah semudah yang disangka, tetapi tidak juga mustahil untuk dicapai. Malaysia masih lagi dalam proses membentuk negara bangsa. Usaha intensif ke arahnya mula digerakkan selepas peristiwa hitam 13 Mei dan matlamatnya lebih jelas apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad menekankan keperluannya semasa memperkenalkan Wawasan 2020 pada 1991. Secara realitinya, negara bangsa masih jauh untuk dicapai kerana kita masih dibantu pelbagai masalah yang bersifat perkauman walaupun setelah negara mencapai kemerdekaan lebih 6 dekad. Kegagalan mencapai pembinaan negara bangsa berlaku apabila kita gagal menjadi seorang warga negara yang menghayati, memahami dan menerima sejarah pembentukan negara ini secara sepenuhnya. Malaysia adalah negara berbilang kaum, maka integrasi nasional sentiasa menjadi suatu yang rumit. Tapi matlamat itu tidak mustahil untuk dicapai jika semua rakyat Malaysia mempunyai kesedaran, menghayati sejarah, menyedari kedudukan diri dan meletakkan kepentingan negara adalah keutamaan utama. Apabila semua rakyat beradab pada sejarah negara, kita akan selangkah makin mendekati negara bangsa yang diidamkan. Secara kesimpulannya, tahap pencapaian Malaysia pada masa kini untuk menjadi negara bangsa semakin bertambah baik dari hari ke hari. Setiap individu dalam negara perlu memainkan peranan mereka agar sentiasa bersatu padu dan bertoleransi bagi memastikan negara bangsa Malaysia akan terlaksana dengan jayanya. Sekian, terima kasih.